ini kita nak membicarakan tentang dalil Al-Quran yang menjelaskan sifat-sifat kesempurnaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi'ilmihi fid dar. Berada pada surat 180. Menurut keterangan Al-Quran, maka di antara ayat-ayat suci yang menjelaskan sebahagian daripada sifat-sifat kesempurnaan Allah ialah firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sadaqallahu al-'azim. Surah Al-Baqarah ayat 250. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa la. Kemudian dalam ayat ini Allah Ta'ala nak menyebutkan kepada kita berkenaan dengan sifat-sifat bahawa Allah Ta'ala Dia yang berhak disembah, kemudian yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya mentadbir sekalian makhluk, yang tidak mengantuk, usahakan tidur, tak mengantuk, nak tidur, mengantuk pun tidak. Jadi kita ni mengantuk lagi. Datang belajar, waktu nak makan, yang mengantuk tu memang mengantuk. Mengantuk lagi. Jadi semua keadaan kan? Jadi maknanya Allah Ta'ala Dia tak mengantuk, usahakan nak tidur, mengantuk pun tidak. Jadi beza dengan sifat kita tu. Yang memiliki segala yang ada di langit dan ada yang di bumi, sifat kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi siapa yang dapat memberi syafaat, iaitu pertolongan di sisinya, melainkan dengan izin yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Sedangkan mereka tidak mengetahui sesuatu pun daripada kandungan ilmu Allah, melainkan apa yang Allah kehendaki memberitahu kepada mereka. Jadi manusia ini dia tak mengetahui melainkan apa yang diberi kepada ilmu. Apa yang dia tahu itulah yang dia belajar, itu yang dia tahu. Lebih daripada itu tak ada ilmu. Jauh sedikit daripada itu, maknanya yang pelik sedikit daripada itu, mereka tidak. Jadi nak menunjukkan bahawa kita punya ilmu yang terbatas. Kemudian luas kursi Allah, iaitu ilmunya dan kekuasaannya, meliputi langit dan bumi, dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara kedua alam langit dan bumi itu, dan Dialah yang Maha Tinggi dan Maha Besar. Terjemahan pada surah Al-Baqarah ayat 255 yang kita baca selepas daripada sembahyang. Lepas daripada sembahyang dan pilihan daripada hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang kelebihan orang yang membaca, namanya Ayatul Kursi. Ayatul Kursi tak ada, maknanya dalam surah tidak ada satu ayat yang mulia dan diturunkan oleh Allah Ta'ala yang mempunyai kelebihan yang menerangkan tentang sifat-sifat kekuasaan Allah Ta'ala melainkan satu ayat. Dan disebut dalam banyak hadis tentang kelebihannya. Orang yang membaca ayat ini maka terlindung dia daripada gangguan syaitan. Tidak mudah, maknanya dia dikuasai oleh syaitan. Kalau masuk dalam rumah baca ayat Kursi, maka terhindar rumah
Maka dia disimpulkan dalam beberapa kali yang kita baca dia satu ayat dia, tapi simpulan kepada satu ayat ini dia mengandungi banyak maknanya pengajaran dan intipati yang kita kena ambil. Pertamanya, dia sahaja Tuhan yang sebenar-benarnya yang berhak disembah dan dipatuhi. Kerana kita hidup ni tuan-tuan, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bila aku ciptakan jin dan manusia melainkan matlamat hidupnya ialah kerana nak menyembah, mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Kita mengabdikan diri kepada Allah ni dalam ibadat sembahyang, apa sahaja maknanya perbuatan yang kita lakukan kerana nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, itu fikir satu ayat. Jadi tak ada yang wajib kita sembah melainkan Allah. Dalilnya Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa. Kemudian yang keduanya ialah sahaja yang hidup, huwal hayyul qayyum, secara mutlak. Mana Allah Ta'ala ni dia hidup, Allah Ta'ala ni dia hidup, dia tidak ada maknanya permulaan dan tak ada akhir. Hidup Allah Ta'ala ni tak ada permulaan. Macam kita ni hidupnya bermula, di sinilah bermula. Jadi kalau kita hidup ni bermula, kalau orang yang macam apa ni kita tengok waktu sekarang, dia nak bermula balik. Sebab dah bukan nak bermula, macam ni, nak bermula balik. Jadi begitu maksud dia kan. Jadi mana Allah Ta'ala ni dia hidup secara mutlak, tak ada awal dan tidak ada pengakhiran. Kalau kita hidup di dalam satu komuniti masyarakat, dalam sebuah kenegaraan 4 tahun itu, ini tak nak berubah tetap. Jadi tapi Allah Ta'ala ni tak ada sempadan hidup dia. Kita pun ada time. Nah, mana sampai masa 60, 70, tapi Rasulullah dah bagi garis panduan dah. Sittin ila sab'in. Maknanya kalau sampai sittin, tak sampai sittin, maknanya sab'in. Lebih daripada sab'in jalan. Jadi gitu. Umur aku ni dia 60 ke 70, itu dia garis dia. Rasulullah dah buat 2 garisan. Ada yang sampai 60, manakala lepas 63, 60, sampai 70. Nah, ada yang tak sampai, baru 61 saat. Gitu. Jadi maknanya umur dia begitu. Dia berpusing. Ada yang belum sampai 60 lagi dah jalan. Kan? Di jalan cari makan kan. Jadi itu dah. Jadi maknanya kita tengok. Jadi kita kena hati-hati tuan-tuan. Bila Allah Ta'ala sebut dia dah sahaja yang hidup secara mutlak, wal hayyul qayyum. Nah, jadi maknanya kita beriman dengan konsep sifat Allah Ta'ala yang dia ni huwal hayyul qayyum, yang dia hidup dan maknanya tidak mati. Kita beriman dengan konsep itu, bahawa kita makhluk. Jadi kalau kita makhluk, mesti ada mula dan ada akhir. Jadi bagaimana persiapan kita sebagai makhluk yang ada permulaan dan ada akhir ini, nak kembali kepada pencipta yang tidak ada permulaan dan tak ada akhir. Jadi macam mana kita nak kembali kepada Allah? Persiapan kita. Sudah tentu maknanya kita kena perlukan bekalan. Bekalan bukan dalam bentuk makanan, bukan bentuk minuman, pakaian dan sebagainya. Ya, pakaian, bekalan yang kita nak bawa balik ni ialah dalam bentuk amal. Amal ni kerana sepanjang hidup itulah kita ni diberi kesempatan besok Allah Ta'ala akan tanya. Kemudian terlepas daripada pengertian hidup yang dipahami oleh manusia, mana Allah Ta'ala itu hidup, dia maknanya tak boleh digambarkan bagaimana kehidupan Allah Ta'ala. Kita tidak boleh menggambarkan bahawa Allah Ta'ala hidup itu dia bermesin, ataupun dia
Maknanya kita tak boleh menggambarkan kehidupan Allah Ta'ala hidup seperti mana gambaran kita kepada makhluk yang bersifat dia sifat dia maknanya musnah. Tak boleh seperti itu. Jadi dengan sebab itu Allah Ta'ala huwal hayyul qayyum. Jadi mana Allah Ta'ala hidup yang tidak ada permulaan dan tak ada kesudahan. Kan? Kemudian dialah sahaja yang kekal selama-lamanya mentadbir sekalian makhluk serta memberikannya segala yang diperlukan walaupun untuk kepentingan hidup masing-masing. Jadi Allah Ta'ala dia beri kita hidup, dia berikan kita bekal. Cuma kita ni nak dapat bekal tu kena usaha. Kan? Allah Ta'ala dah beri dah semua dah peruntukan. Diberikan peruntukan kepada kita ni semua. Lahir je semua peruntukan dah ada dah. Tak usah gaduh-gaduh dah. Berubah-ubah krim ke yang gaduh. Tak? Semua dah ada dah diuntukkan. Tak? Tu yang minta tak dapat kecewa. Memang dah dia ada, dia tak ada. Memang tak dapat. Sebab dah diperuntukkan diberi azali je. Tak usah nak gaduh-gaduh masuk-masuk apa ni tahu apa kan. Tak payah. Kan? Sebab dah diperuntukkan begitu. Jadi kita redha jelah. Kan? Redha jelah. Kan? Jadi maknanya jangan banyak. Jadi kalau kita memahami maknanya ayat Quran ini datang selalu ke surau dengar ni, jadi kita orang pasal. Maknanya redha kepada ini panjat tangga sana, panjat tangga sana jatuh. Sebab nak cari nak mengejar benda yang sedikit. Jadi dia tidak memahami bahawa Allah Ta'ala yang beri semua. Yang maknanya kekal selama-lamanya dan mentadbir dan memberikan segala apa yang diberi. Jadi kalau dia tak beri, macam tak ada dah bentuk-bentuk kita. Tak usah gaduh-gaduh. Kenapa nama aku? Kita kan marah kalau pengurusi kata, aku mana tahu. Aku pun tak dapat. Kan? Jadi maknanya kita kena faham tuan-tuan, muslimin dan muslimat. Jadi memahami konsep ini, sebab kita ni rujuk dia kembali balik pada Al-Quran, balik kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena faham balik kepada sunnah, balik kepada Al-Quran. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Kemudian apa? Disebut sambung lepas tu, Maha suci Allah, ia daripada letih lesu atau lalai atau mengantuk ataupun tidur. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Maknanya Allah ni dia tidak tidur, dia tidak lalai. Jadi apabila kita memahami bahawa bila Allah Ta'ala kata la ta'khudhu sinatun wa la nawm, dia tak mengambil manfaat. Mana Allah Ta'ala diciptakan kita, dia tidak ambil manfaat. Adakah dengan kita semayang sebenarnya kita Allah Ta'ala suruh balas manfaat dia? Ya. Allah Ta'ala tu bagi disuruh kita semayang suruh apa? Supaya nak beritahu kau ni tahu kena syukur. Kau tak syukur pun aku bagi juga. Berapa ramai orang yang hidupnya derhaka dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi cukup makan, minum, boleh bernafas dan sebagainya. Allah Ta'ala tak bayar. Allah Ta'ala tak minta kita bayar dan tak minta kita maknanya apa-apa benefit sekali itu. Tak minta untuk. Kalau Allah Ta'ala minta setiap apa orang yang dijadikan minta 2%. Orang bayar, tak bayar. Bayar, tak bayar. Kalau minta 2%, RM2. Orang bayar, tak bayar. Banyak harta yang nak disimpan. Jadi Allah Ta'ala tidak meminta maknanya keuntungan. Tak mengambil maknanya untung. Kita belum buat dah ambil untung. Itu yang heran. Projek belum jalan, untung dah ada. Jadi tak boleh. Jadi maknanya Allah Ta'ala buat la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Makna tidak mengambil di atas satu keuntungan. Dan Allah Ta'ala ni dia tidak tidur. Bayangkan kalau Allah Ta'ala tidur. Kalau kita tidur macam mana? Kalau kita tidur maknanya kita tidak boleh mengurus. Jadi Nabi Musa
Musa alaihissalam tanya, macam mana engkau ya Allah nak mengurus dunia ni? La ta'khudhu sinatun wala naum, tak lupa dan kau tak tidur. Maka Allah Ta'ala ilhamkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kalau pegang betul jangan tidur, pegang lama-lama, sehingga maknanya Nabi Musa pada waktu itu timbul rasa mengantuk. Dari bila dia mengantuk, berlagalah betul sampai pecah. Maka Allah Ta'ala ilhamkan, wahai Musa, kalaulah sekiranya kau mengantuk, nampak lagu betul pecah. Jadi macam mana kalau sekiranya Tuhan itu dia sifatnya, ambillah besar, dunia hancur kan? Yang Allah Ta'ala nak urus ni bukan setakat apa yang ada di antara langit dan bumi dan segala isi. Insya-Allah Allah hidup jalan elok, kita tengok matahari dia elok terbenam pada ufuk dia, pada terbit kemudian terbenam. Jadi kalau tak diurus ni, langgar nak. Kita yang buat elok traffic light tu pun berlakon juga. Depan traffic light warna hijau pula tu berlakon. Terheran. Yang hijau tu berlakon, yang merah tak berlakon. Jadi mana kita bayangkan muslimin dan muslimah yang dirahmati. Kemudian apa? Yang kelima, Allah Ta'ala mengatakan menguasai segala yang ada di langit dan di bumi dengan penguasaan mutlak yang penuh. Mana Allah Ta'ala dia menguasai. Jadi Allah Ta'ala kuasa apa sahaja yang ada di langit, 7 petala langit dan 7 petala bumi dan segala isinya, semuanya ialah di dalam kekuasaan Allah Subhanahu. Tidak ada satu pun yang terlepas daripada kekuasaan Allah. Atau kalau debu-debu pun, daun yang gugur pada hari ini, pada malam ini, pada siang tadi, di seluruh dunia, semuanya di dalam ilmu Allah. Tak ada seorang. Kita ni macam piramid kita. Kamu kerja apa? Membilang bulu kambing. Banyak ni kamu bilang. Itu kerja saya. Coba tuan-tuan, bayangkan Allah Ta'ala ni urus semua. Jadi menguasai segala yang ada di langit. Maknanya apa yang berlaku di langit, yang jumlah bintangnya berjuta-juta, mungkin trilion, banyak, semua di dalam Allah Subhanahu. Yang melata di bumi, siapa yang hidup, siapa yang mati, siapa yang lahir pada hari ini, semuanya di dalam ilmu Allah SWT. Tak ada seorang pun boleh kira. Yang keenamnya, bebas melakukan segala yang dikehendakinya. Allah Ta'ala dia nak buat, tak ada siapa boleh halang. Allah Ta'ala kalau dia nak buat, tak ada siapa boleh halang. Hari ni dia kata aku nak bagi kemarau. Eloknya air pagi tadi bukan banyak lagi, tengah hari kering habis. Tak ada siapa pun boleh bawa. Tak ada siapa pun boleh bawa. Tidak ada sesiapa pun yang boleh mempersoalkan hukumnya. Orang tu bawa eloknya, bawa motor betul-betul tepi dan lain kuning dah dilalu. Tiba-tiba orang langgar. Tak ada siapa boleh mempersoalkan hukum Allah. Kita kata zalim orang tu dah jalan betul tepi dah, sampai nak jatuh semua. Maknanya langgar juga, orang langgar juga. Orang yang lalu tengah-tengah lain tu, orang tak langgar orang. Tak boleh siapa mempertikai. Kenapa Allah tak buat begitu? Ada asbab, sebab dan musabab. Jadi kita ni bagi manusia memerhati, merenung, ambil tiba, ambil pengajaran. Kenapa Allah tak buat begitu? Jadi kita bayangkan satu kisah bagaimana Allah Ta'ala nak mengajar seorang Nabi, mengajar
mana Allah Ta'ala menjadikan sesuatu benda yang tak masuk akal. Allah Ta'ala nak mengajar kepada Nabi ini, lihat satu peristiwa benda yang tak masuk akal pada akal dia, tapi benda tu terjadi. Satu hari dia duduk, kau tengok ni dekat bawah ni ada tempat, ada sumur, ada tempat air, maknanya air terjun. Jadi Nabi ni duduk parti, dia parti daripada atas. Orang naik kuda, kemudian sampai di telaga, sampai di sumur tu, dia pun berhenti. Dia ada bawa beg, lalu dia berhenti minum air kat situ. Bila lepas dia minum air, dia berehat. Lepas tu dia jalan naik kuda dia balik. Beg tu tertinggal kat situ. Beg ni ada duit, jumlahnya 1000 dinar. Dia terlupa tu, kan? Mari selepas daripada itu datang seorang. Bila dia tengok, dia singgah di sumur tu, dia berhenti, lalu dia tengok ada beg, dia pun ambil. Kemudian bila orang yang ambil, berhenti pula satu orang lain datang, duduk berehat kat situ. Dia pun lepas minum, dia rehat, minum air, dia rehat. Kemudian mari pula datang orang yang menunggang kuda tadi. Duk tanya, mana beg aku? Mana beg aku? Orang dia kata, mana aku tu? Aku tak ambil. Aku tak beli. Engkau yang ambil sebab kau ada kat sini. Lalu dia bunuh orang. Jadi Nabi ni tengok, pelik lah. Pelik lah. Kenapa dia bunuh orang? Timbul pertanyaan sekarang. Orang yang tadi yang melarikan beg tu tak jalan. Maka Allah Ta'ala ilham dia berbalik-balik kisah dia, berbalik-balik kisah. Kerana yang ini tadi, bapa dia masa ni pernah mengambil harta orang lain, harta budak ni tadi. Dengan sebab itu Allah Ta'ala kembalikan harta bapa dia ni yang dia ambil tadi, maka dia punya keturunan ambil tadi, hak dia. Orang yang kena bunuh tadi memang sebab dia bapa dia pernah bunuh bapa orang ni. Itu bagi. Sekarang anak dia bunuh balik dia. Mana kisah sebenarnya. Jadi ini maknanya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak tunjukkan kehidupan ini. Bagaimana Allah Ta'ala boleh buat, tak ada seorang pun boleh mempersoalkan. Tapi bila Allah Ta'ala buat tu, dia perancangan itu disusun elok. Walaupun pada kita ni mungkin tak masuk akal, tapi pada ilmu Allah Ta'ala tak ada satu benda yang dijadikan dia itu sia-sia. Kita kena ambil iktibar. Kena ambil iktibar, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Atau yang mendapat atau yang dapat menolak keputusannya. Maknanya tak ada siapa yang dapat menolak bila Allah Ta'ala menentukan sesuatu natijah. Orang ni belajar tapi peksa dapat duit. Ngaji bagus, sekolahnya memang bagus, kan? Tapi ditentukan oleh Allah Ta'ala, bila keluar pepeksaan, dia dapat duit. Yang lain C, B, D, E, F, G, H, I, D. Sampai ini. Yang ni sekolahnya tadi dia belajar sikit-sikit je. Ketentuan Allah Ta'ala, walaupun dia sedikit, dia belajar sedikit, tapi lebih baik sikit. Mana dapat 5 A+. Tak ada siapa yang boleh petikai. Tak ada yang boleh petikai. Mungkin yang A tadi dapat 2A walaupun dia sekolahnya bagus, walaupun apa, tapi waktu dia menjawab peperiksaan, pemahaman dia kepada soalan itu dia tak berapa faham. Orang minta lain, dia jawab lain. Jadi maknanya kemungkinan jadi begitu. Yang orang ni tadi yang seorang lagi ni, walaupun pengaji tak apa, tapi dia faham betul kehendak. Dengan sebab itu dia boleh memberikan suatu jawapan yang tepat dengan kehendak soalan. Walaupun
dia tak berapa pandai, tapi dalam memahamkan soalan dan boleh memberikan maknanya suatu keputusan yang tepat, maka yang itu boleh. Jadi makna tidak siapa pun boleh menolak keputusan Allah SWT. Jadi kita renung-renung, tak boleh seorang siapa pun tolak. Apa-apa yang Allah nak buat selepas daripada ini, kita renung. Kan? Jangan perhatikan. Jangan perhatikan. Kita renung, tengok saja. Kita rancang tuan-tuan, kita usaha, kita buat apa-apa. Kalau Allah Ta'ala tentukan apa-apa selepas daripada ini, kita terima. Jangan protes. Kembali balik kepada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita beriman balik ayat yang Allah Ta'ala ajar kepada kita. Jadi jangan protes. Atau yang berani makna mengubah apa yang telah ditentukan dan dikehendaki. Tak ada siapa yang boleh makna mengubah apa yang Allah Ta'ala tentukan. Tak boleh. Kita tak boleh, tak sanggup, kerana kita tidak ada kemampuan nak mengubah apa yang Allah Ta'ala tentukan. Kalau contohnya Allah Ta'ala takdirkan bahawa maknanya anak atau anak perempuan, tak ada orang boleh ubah lelaki. Tak ada siapa pun boleh ubah. Kan? Besok lahir dia create dah budak tu supaya jadi macam perempuan. Tak boleh. Sifat maknanya naluri kelakian dia tu tetap ada. Tak boleh. Seperti mana berlaku pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Zaman Sayyidina Umar. Pada waktu itu Umar ni belum lagi Islam. Belum lagi Islam. Pada zaman jahiliyah, anak-anak perempuan ini ditanam hidup atau dibunuh. Jadi dapat anak perempuan, bimbangkan takut maknanya dibunuh oleh suami, maka dipakaikan dia dengan baju lelaki, potongkan rambutnya macam lelaki. Tapi sifat naluri keperempuanan itu tetap ada. Kan, tak boleh nak ubah. Daripada jasad dia tak boleh nak ubah, bentuk tubuh tak boleh nak ubah. Lama-lama maknanya zahir juga. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, kita tak boleh nak ubah. Mana apa yang Allah Ta'ala itu kita terima. Cuma kita boleh usaha dia. Dan dengan sebab itu dia kata usaha ni tidak boleh menolak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Usaha ni tuan-tuan, dia tak boleh nak menolak Allah. Tapi kalau kita doa, dia doa ni lain. Doa ni kadang-kadang boleh menolak sesuatu qada. Contohnya suami isteri ni berkahwin, nak dapat anak perempuan, doa ya Allah ya Tuhan, nak anak perempuan, ataupun doa anak lelaki. Maka itu doa. Doa ni kadang-kadang dia boleh menemukan apa? Doa ni dia konsep dia ni tuan-tuan, dia satu ibadat. Dia satu ibadat. Kita usaha belum tentu boleh menolak sesuatu benda yang kita tak. Nak berjalan yang pergi ke surau contohnya. Kita maknanya kereta kita dah betul dah, kita pastikan dia baik. Kita usaha, mana kita usaha pastikan. Tapi belum tentu bila kita berjalan tu dengan kenderaan kita pasti kereta tu baik dalam masa perjalanan. Tapi bila kita naik kenderaan, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, minta perlindungan dan sebagainya, dengan doa itu dia boleh menolak sesuatu yang takdir yang Allah Ta'ala nak tentukan, boleh ditolak. Itu peranan doa. Dengan sebab itu kita kena banyak berdoa. Sama ada dengan meminta syafaat, pertolongan, ataupun mengukakan rayuan. Sama ada kita ni tuan-tuan dengan meminta syafaat. Jadi sebagai hamba kita diminta. Dengan sebab itu maknanya bila Allah Ta'ala kata wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi, bila hamba-hamba kamu aku bertanya
Nasaya aku akan berkenan. Jadi kita ni tuan-tuan disuruh minta. Disuruh minta. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Kita minta dengan Allah Ta'ala. Ini kita minta atau tidak? Kita hendak sesuatu tapi kita tidak meminta kepada Allah. Tidak mengemukakan rayuan kita kepada Allah Ta'ala. Walaupun Allah Ta'ala dia mengetahui isi hati manusia, tapi kita ni tetap kena minta. Kena minta. Allah tahu. Jadi minta itu sebahagian daripada jalan ikhtiar kita untuk mendapatkan sesuatu. Kecuali setelah ia diizinkan, maka pada ketika itu ia tunduk mematuhi dan memohon syafaat dalam lingkungan yang dibenarkan sesuai dengan keadaan. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, bila Allah Ta'ala dah tentukan kepada dunia sesuatu, mana itulah ketentuan Allah. Allah Ta'ala dah tentukan, ini yang kau dapat ni, inilah bagian. Jadi jalan tu ialah kita berusaha minta kepada Allah SWT. Jadi sebagai kita menghamba Allah Ta'ala ni tuan-tuan, hidup apa? Kena menghambakan diri. Yang keduanya, kena minta, kena mohon, kena mohon. Baik dalam perkara-perkara sekecil-kecil perkara, sampailah kepada sebesar-besar perkara. Kita nak buat satu, minta. Ini nak pergi jalan, ini nak pergi kerja, ini nak pergi ni, nak pergi belajar, nak apa, minta. Kenapa? Allah Ta'ala yang mengurus, yang mentadbir, yang memberi semua. Apa? Kita datang ni, ya Allah, ya Tuhan, aku minta kepada kamu, ya Allah, mana bila aku datang belajar ni, beri aku ilmu, berikan kefahaman. Jadi kita tak minta ada orang datang belajar berpuluh-puluh tahun, tak berapa faham. Sebab apa? Allah tidak memberikan kepadanya kefahaman. Ya Allah, ya Tuhan, aku datang memang betul nak mengaji. Jadi janganlah mengantukkan aku. Jadi faham. Jadi maknanya itu datang sekarang. Duduk sadar. Kalau tiang terlupa, dia berubah. Jadi maknanya tuan-tuan, muslimin dan muslimah ini. Dia tak sadar tuan-tuan. Jadi kita faham tuan-tuan, muslimin dan muslimah yang ketujuhnya. Yang ketujuhnya maha mengetahui akan keadaan sekalian makhluk. Jadi Allah Ta'ala dia mengetahui. Sama ada kita zahirkan, kita tak zahirkan, kita bagi tahu, kita tak bagi tahu ke, Allah Ta'ala mengetahui keadaan makhluk dia. Orang ni dia nak apa, dia nak apa, Allah Ta'ala tahu. Orang ni kemampuannya macam mana. Sebagai contoh, orang ni semangat nak kahwin dulu. Cari yang paling mudah nak kahwin. Minta orang yang mampu, kalau dah dapat. Rumah dah ada. Rumah kata, bang panjang tu apa dia diamlah. Doa berpuluh-puluh tahun tak dapat kat sini. Pergi pula umrah, doa kata Allah yang dua ya Allah. Allah Ta'ala tak bagi, tak dimakbulkan. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala tahu ni kalau bagi ni jawab ni macam apa. Yang ada pun selalu tidur dekat pintu dia. Balik selalu tak apa sekolah. Turun. Yang seorang ni pun kita tak urus. Bagaimana kalau dibagi dua? Jangan katalah, kalau saya dulu perfect. Allah Ta'ala lebih mengetahui. Jadi kalau tak dapat, redha. Kau tak bagi tak apa, ya Allah, aku tahu memang aku tak buat. Bila timbul macam tu, pasrah dengan keadaan Allah. Kita akan menjadi tenang kerana itu. Jadi kalau kita tak dapat, kita kerja susah. Nanti kita stroke. Kita akan kena stroke ni. Jadi dengan sebab itu, kalau kita rasa tak mampu nak buat, jangan buat.
ikut kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada orang boleh mampu sembahyang beratus-ratus rakaat, kita tak mampu. Kita tak mampu buat. Dia walaupun dia sembahyang beratus-ratus rakaat, tapi dia ni hatinya dia lalai. Kita sembahyang 5 waktu je. Tapi kita bosan sikit. Itu lebih baik daripada kita buat beratus-ratus. Allah Ta'ala suka yang sedikit, tapi dia kualiti, dijaga di sudut kualiti. Itu je. Allah Ta'ala mengetahui akan keadaan sekalian makhluknya, meliputi segala apa jua yang sedang mereka hadapi ataupun yang tidak kelihatan kepada mereka. Maknanya Allah Ta'ala dia mengetahui. Pengetahuan Allah Ta'ala itu meliputi segala yang sedang, yang akan dan yang sebelum. Mana dalam semua keadaan Allah Ta'ala. Kita ni selagi belum jadi, kita tak tahu apa yang akan masalah dia tu. Tak? Dah tahu, kalau aku tak pergi, dia kita. Sebab mana menunjukkan sifat kita ni lemah. Kerana benda tu kita tidak tahu. Dengan sebab itu kita ni disuruh bertawakal kepada benda yang sesuatu benda yang kita tidak tahu. Ya Allah, ya Tuhan, aku dah usaha bertawakal. Natijahnya lulus tak lulus, engkau lebih mengetahui tentang usaha hamba-hamba ya Allah. Ini kita minta dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhan, engkau suruh ibadat, aku usaha makna mendirikan ibadat. Setiap waktu aku datang untuk mendiri menghadap kepada engkau ya Allah, maka aku usahakan menghadirkan diri aku, menghadirkan hati dan perbuatan. Tapi sama ada engkau nak terima, engkau nak bagi pahala, ada dengan sebab maknanya aku buat ibadat ni, engkau nak masukkan ke neraka, nak masuk dalam syurga, maka engkau yang lebih mengetahui ya Allah. Ada juga maknanya, ada juga orang yang melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak masukkan neraka, maka tak ada masalah. Itu hak Allah Ta'ala dengan sifat keadilan dia. Tak ada siapa pun boleh buat. Jadi maknanya, tapi Allah Ta'ala dia tidak bersifat zalim. Setiap maknanya amalan, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi buat baik Allah Ta'ala bagi, walaupun sebesar zarah sekalipun. Daripada segala yang sedang berlaku atau yang akan berlaku. Sebaliknya mereka sendiri tidak mengetahui sesuatu pun daripada apa yang diketahui oleh Allah Ta'ala, kecuali apa yang Allah kehendaki mereka mengetahuinya. Yang ini kadang-kadang diberikan ilmu yang tersirat. Allah Ta'ala nak berikan suatu ilmu yang tersirat. Maknanya dia boleh nampak. Ini yang dikatakan ilmu laduni, yang Allah Ta'ala beri sesuatu ilmu, dia boleh nampak ke depan. Tengok orang ni orang ni tak tahu. Ada maknanya gesa. Allah Ta'ala bagi ilham. Dia boleh nampak benda-benda yang tak, seperti mana Rasulullah SAW kan. Mana aku melihat, Rasulullah kata aku melihat orang-orang yang selepas daripada aku ni macam ni. Rasulullah beritahu ada perkataan Rasulullah itu bukan dari nafsu, tetapi itu merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu. Selepas daripada aku ni, besok ni umat ni akan berlalu. Aku melihat, maknanya seolah-olah Rasulullah kata aku melihat akan datang besok ni, Kaabahnya akan diruntuhkan. Dan aku melihat orang yang butuh tu, aku melihat. Kata Rasulullah, aku melihat orang tu runtuh kan. Tapi benda tu akan berlaku pada masa yang akan datang. Rasulullah kata, aku melihat orang ni tengah meruntuhkan Kaabah. Macam ni kan, macam ni dia buat. Maknanya Allah Ta'ala beri kepada Rasulullah sesuatu benda yang, pengetahuan yang manusia lain tak boleh dapat. Dengan sebab apa? Dekatnya Rasulullah SAW kepada Allah Ta'ala, dan itu sebagai dikasih khabaran. Jadi maknanya, kemudian Rasulullah
aku melihat bahawa maknanya kota Palestin ni besok akan jatuh kepada ni orang. Ini semua dah. Selepas beberapa tahun selepas itu, maknanya Palestin jatuh ke tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Memang betul seperti mana yang Rasulullah beritahu. Setelah beberapa tahun sebab kewafatan Rasulullah SAW, memang betul kota Palestin itu yang dikuasai oleh orang-orang Kristian jatuh kepada tangan orang Islam. Pada waktu itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang menjadi khalifah. Kemudian apabila Islam lemah, Palestin itu jatuh. Tapi Rasulullah kata ni nanti akan kembali balik kepada orang Islam. Tengok pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi, maka kota Palestin kembali kepada orang Islam. Sehinggalah sekarang kita tengok kota Palestin dikuasai oleh orang-orang Israel, oleh kuasa juga. Bila akan kembali? Sehinggalah janji Allah Ta'ala apabila maknanya Imam Mahdi dan Nabi Isa akan turun, maka Imam Mahdi Al-Muqaddam akan ambil balik. Bila masanya, itu akan ditentukan. Tapi dah disebut dalam hadis Rasulullah SAW. Maknanya apa-apa yang akan berlaku. Kemudian yang ke-8 ialah sahaja pemerintah agung. Kebesarannya dan ilmunya meliputi langit dan bumi. Itu kita tahu betul. Allah Ta'ala ni pemerintah yang agung. Tak ada yang kebutuhan agung. Mana yang agung ni Allah. Kan? Itu sebabnya tuan-tuan, bila kita angkat takbir, kita mentajallikan Allah Ta'ala. Allahu Akbar, maknanya tak ada anak yang besar-besar lagi. Yang besar-besar semua tak ada. Baik yang angkat takbir tu Allahu Akbar, imam besar tak ada besar. Maknanya semua kecil belaka. Allahu Akbar, maknanya kalaulah kita masa Allahu Akbar kita semayang masuk benda-benda yang lain, maknanya makhluk itu lebih besar. Itu yang kita semayang banyak yang menipu manusia ini. Makhluk ini menipu aku, tapi aku tak menipu. Dia kata aku maha besar, tapi dalam masa sama dia semayang macam-macam mana. Macam mana? Fikir ni, malupan ni nak pergi kat mana, nak pergi markah mana, angkat takut Allah